Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Wan Azir Imran bin Wan Saiful Aizam dari ISMP TESOL. Hari ini nak mengulaslah tentang tema Hari Guru pada tahun 2023. Okey, sebelum saya ulaskan dengan lebih lanjut, saya nak cerita sikit macam mana tema ni dibuat. Sebelum kita pergi ke tema tu, kita kena tahulah kenapa kita sambut Hari Guru. Apa objektif kita sambut Hari Guru. Okay, sebenarnya kerajaan wujudkan Hari Guru ni untuk macam nak emphasize ataupun meningkatkan martabat guru tu di mata keluarga, masyarakat dan ahli masyarakat yang lain lah. Dan selain tu, kerajaan buat sambutan Hari Guru ni pada 16 Mei adalah untuk supaya murid-murid ni hargai jasa guru dia. Bukanlah kata macam kalau Hari Guru tu 16 Mei je kita sambut, hari lain kita tak hargai guru kita, tak. Hari tu memang hari khas, tapi tiap-tiap hari kita kena hargai guru kita. Macam itu juga ibu bapa kita. Biasanya pada Hari Guru ni, para pelajar akan bawa hadiah, kad ucapan terima kasih untuk guru-guru mereka. Dan objektif seterusnya, hari sambutan ni diadakan untuk memberi peluang pada guru-guru untuk berinteraksi antara satu sama lain, sama ada dengan guru ataupun dengan pelajar. Sebab pada hari-hari yang biasa, guru-guru akan sibuk untuk pergi ke kelas mengajar kan. So pada hari ini mereka boleh buat aktiviti bersama. Sebab biasanya pada Hari Guru, pelbagai aktiviti yang melibatkan guru dan pelajar akan diadakan bagi merapatkan jurang antara mereka. Seperti yang kita tahu, setiap sambutan mesti ada tema. Contohnya macam Hari Guru ada tema, Hari Jururawat pun ada. Kalau kita tahu, setiap kali kerajaan bertukar, mesti tema kerajaan itu berubah-ubah. Contohnya sekarang ni, di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, temanya ialah Malaysia Madani. Kalau kita tengok kerajaan yang terdahulu di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri, temanya Keluarga Malaysia, dan sebelum tu temanya lain pula, iaitu Malaysia Prihatin. So Hari Guru ni dalam sambutan mesti kena ada tema kan. Contoh macam kalau kita pergi ke annual dinner ke, mesti dia ada bagi tahu tema supaya dress code kita tu ikut tema lah. Kalau tak ikut tema tu yang payah tu. Jadi tema Hari Guru pada tahun 2023 ni ialah Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Tema ni telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Puan Fatimah Siddiq pada 5 Mac 2023. Tema ni berkonsepkan untuk membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesyen keguruan tu agar berteraskan falsafah pendidikan guru. Kalau kita tengok guru insani, apa maksud insani? Insani maksud manusia lah, atau kemanusiaan. So kemanusiaan di sini maksud guru yang berkeupayaan untuk memahami emosi, empati dan menyuburkan nilai kasih sayang dalam diri pelajar dengan cara memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi murid tu. Selain itu, guru-guru juga perlulah menyemai adab dan nilai berpaksikan pendidikan insani dengan jiwa sebagai murabbi ataupun muallim. Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang, ramai je murid-murid yang cerdik pandai, yang dapat straight A apa semua kan, tetapi mereka kurang daripada side insani, iaitu daripada segi adab dan akhlak lah. Kerana mereka memandang rendah ataupun tidak memandang langsung pun side insani ini. Sedangkan insani ini penting untuk melahirkan murid-murid yang seimbang, bukan saja pandai, bukan saja cerdik, tetapi juga berperi kemanusiaan, ada akhlak, adab dengan orang tua bagus, sebagainya. Kita tengok perkataan yang seterusnya, iaitu pemangkin. Kalau dalam istilah sains ataupun kimia, pemangkin ni atau mangkin ni kita panggil katalis, iaitu nak mencepatkan proses tindak balas kimia itu. Tapi dari segi bahasanya, pemangkin ini adalah penggalak ataupun pendorong. So guru ni bukan sahaja mengajar ilmu akademik dan kelas, tapi juga perlu mencari penggalak, pendorong kepada murid-murid ni untuk
untuk jadi pandai, untuk jadi berakhlak, berilmu kan. Contoh situasinya, pelajar ni dia tak suka membaca. Baca buku teks ke apa ke. So guru ni macam mana nak jadi pemangkin untuk supaya pelajar ni boleh minat membaca. Guru ni boleh bawa buku-buku yang menarik minat pelajar ni. Contoh buku, pelajar ni suka buku fiksyen, guru ni boleh bawa buku fiksyen untuk jadi mangkin supaya pelajar ni minat dulu membaca tu. Dan lepas tu barulah guru ni boleh membentuk pelajar ni supaya minat baca apa-apa jenis buku je, tak kira buku fiksyen ke, bukan fiksyen ke, fakta ke apa ke. Cikgu-cikgu juga boleh bagi kata-kata semangat ataupun inspirasi supaya pelajar ni rajin baca. Contohnya macam bagi contoh, Perdana Menteri keempat kita Dr. Mahathir yang sampai sekarang walaupun dah berusia tapi tetap cergas sebab dia rajin baca. Tiap hari dia akan baca. So macam itulah. Seterusnya perkataan generasi madani. Okey. Madani ni kalau dari kamus Dewan bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dengan menyemaikan nilai-nilai murni kekeluargaan dan untuk membentuk masyarakat. Kalau dari segi kerajaan Malaysia pula, Perdana Menteri telah melancarkan konsep Madani ni pada 19 Januari 2023. Madani sebenarnya akronim untuk kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Sambutan Hari Guru pada tahun 2023 ni lebih memberi penekanan kepada 3 tumpu, iaitu jati diri dan kenegaraan, roh dan jiwa guru, dan pengetahuan dan kemahiran. Okey, apa itu jati diri dan kenegaraan? Okey, jati diri itu adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan lain-lain yang menjadi lambang kepada seseorang ataupun sesuatu bangsa. Contohnya, rakyat Malaysia yang dikenali dengan sifat prihatin, baik hati dan juga mudah mesra ataupun friendly di mata pelancong-pelancong luar apabila mereka melawat Malaysia. Jadi inilah yang dikatakan jati diri rakyat Malaysia. Jati diri ini merupakan simbol yang menunjukkan identiti unik kita tersendiri. Pada zaman sekarang ni segelintir murid ataupun generasi muda semakin hilang jati diri mereka. Ini kerana mereka terikut-ikut dengan bawaan negara-negara luar. Contohnya dari segi fashion, budi bahasa, adab sesama kita dan sebagainya. Justru itu jati diri ini penting untuk memastikan keamanan ataupun semangat patriotisme para generasi muda pada negara itu terjaminlah. Fokus yang seterusnya ialah roh dan jiwa guru. Okey, apa itu roh dan jiwa guru? Kalau dengar roh tu macam seram kan. Tapi roh dan jiwa guru ialah menunjukkan minat seseorang guru itu untuk mengajar. Dia bukan saja macam untuk menjalankan tugas dia sebagai guru dan dapat gaji je, bukan. Tapi memang minat dia ke arah untuk mendidik model insan atau generasi muda untuk menjadi pelapis memimpin negara pada masa akan datang. Seorang guru yang mempunyai jiwa pendiri ini semestinya diwajibkan mempunyai kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek ni akan mendidik dengan menggunakan pelbagai strategi sewaktu PDPC tu. Selain itu, dia juga akan memberi tunjuk ajar di samping kasih sayang kepada murid-murid. Guru yang mempunyai roh atau jiwa pendidik ini sering dilihat sebagai role model ataupun suri teladan kepada murid-murid kerana mereka mempunyai hubungan yang akrab dengan murid-murid.
Okey, fokus yang seterusnya atau tumpu yang seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran. Okey, kenapa seorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang banyak ataupun berpengetahuan? Okey, kalau kita tengok dalam kelas, seorang guru ni merupakan seorang pendidik, mereka yang akan mendidik pelajar. Okey, mereka memerlukan pengetahuan yang tinggi kerana pelajar-pelajar ni akan bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka tak faham. So, kalau mereka tak ada pengetahuan tentang apa yang mereka ajar, so susahlah jadinya kan. Okey, bukan sahaja pengetahuan tentang apa yang subjek yang mereka ajar, tapi juga pengetahuan am. Contohnya, akan ada pelajar yang akan tanya soalan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran mereka di dalam kelas. Okey, seterusnya ialah berkemahiran. Okey, kenapa seorang guru atau pendidik perlu mempunyai kemahiran atau berkemahiran? Contohnya, kalau dalam kelas tu ada satu masalah yang secara tiba-tiba berlaku, guru-guru tu perlu ada kemahiran lah untuk menyelesaikan masalah tu. Seterusnya, guru-guru ini perlu ada kemahiran untuk mengajar. Contohnya subjek tu, contoh subjek sejarah. Subjek sejarah kita tahu memang bosan, tapi guru-guru tu perlu pandai untuk cari cara menarik minat pelajar tu untuk belajar sejarah. Seterusnya, guru-guru itu perlu mempunyai kemahiran dalam berinteraksi dengan pelajar. Hal ini untuk memudahkan cikgu-cikgu ni untuk motivasikan pelajar supaya lebih cemerlang dalam kelas. Selain itu, untuk lebih dekat dengan pelajar, tahu apa masalah pelajar, dan guru-guru itu perlulah provide cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh itu, setiap guru dan warga pendidik perlulah mempunyai kriteria ataupun fokus-fokus yang telah dinyatakan tadi untuk bukan sahaja melahirkan murid yang mempunyai yang cemerlang dalam bidang akademik, tapi juga mempunyai sasiah yang tinggi, berbudi pekerti, berintelek, dan juga mempunyai jati diri yang tinggi. Hal ini kerana pada era globalisasi kini ataupun masa kini, negara memerlukan generasi muda yang bakal memimpin negara, yang berfikiran matang dan dapat membezakan yang mana yang baik ataupun yang buruk, dan tidak hanya mengambil saja apa yang mereka dapat daripada pelbagai sumber. Oleh itu, sekian sajalah perkongsian saya tentang sambutan dan juga tema Hari Guru pada tahun 2003. Sebagai seorang murid, kita hendaklah sentiasa menghargai guru kita pada sepanjang masa, bukan hanya pada 16 Mei saja. Akan tetapi pada 16 Mei itu perlulah kita mengucapkan terima kasih agar guru kita serasa dihargai dan dapat mengukir senyuman di muka mereka. Kalau kita mampu, kita bagi hadiah. Kalau kita tak mampu, cukup dengan mengucapkan terima kasih, kerana tanpa mereka, siapalah kita di dunia ini. Bye, terima kasih. Cop. Belum habis lagi. Saya di sini mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru dan warga pendidik di Malaysia. Terima kasih, cikgu.